Tahniah kepada semua barisan MPP dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pelajar baru yang akan mendaftar sebagai siswa dan siswi di Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Selangor. Saya, Profesor Madya, Teknologis Dr. Sabayana Bachok, merupakan pengetua Kolej Zamrud Baiduri dan Rafflesia, Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Selangor, dan saya mewakili semua pengetua-pengetua di UCS untuk memberikan taklimat pengenalan unit pengurusan kolej UCS. Pelajar-pelajar semua, objektif taklimat kita pada hari ini adalah untuk pemberitahuan kepada semua penghuni kolej UCS supaya dapat memahami dan mematuhi peraturan universiti dan kolej kediaman yang berkaitan dengan kolej kediaman demi kebaikan bersama. Berikut adalah merupakan barisan pengetua yang bertanggungjawab di kolej-kolej UCS. Untuk Kolej Zamrud Baiduri dan Rafflesia, saya merupakan pengetua di kolej tersebut. Bagi Kolej Ansana dan Kausarina, pengetuanya adalah Encik Irwan Zakaria. Kolej Dahlia, Dr. Firdaus Ahmad Fauzi. Kolej Jasmine, Encik Muhammad Hafizi Zamri. Kolej Tualang Dahlia di Dengkil, Encik Mahadi Kamaluddin. Kolej Kampus Sungai Buloh, Teknologis Radin Aidil Fitrina Kiruddin. Visi unit perusahaan kolej menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap untuk penginapan dan perkhidmatan bagi pelajar-pelajar semua. Misi unit pengurusan kolej adalah untuk melahirkan model graduan UiTM yang berperibadi murni, berjati diri, bertanggungjawab, bertakwa dan berdaya saing melalui pelbagai program pembangunan pelajar dan kemahiran insaniah. Dua objektif utama unit pelaksanaan kolej. Satu, menyediakan penempatan, kemudahan penginapan dan persekitaran yang kondusif kepada pelajar yang memenuhi syarat-syarat penempatan kolej. Kedua, melaksanakan program pembangunan pelajar yang berkualiti dan bersepadu melalui platform utama Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej JPK. Ini adalah waktu berurusan di pejabat kolej. Pejabat kolej dibuka untuk urusan pelajar pada hari Isnin hingga Khamis. Ia dibuka pada 8 pagi sehingga 1 tengah hari dan dibuka semula pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Manakala pada hari Jumaat daripada 8 pagi sehingga 12.15 tengah hari dan kembali beroperasi pada pukul 2.45 petang sehingga 5 petang. Dan pejabat kolej akan ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan semua cuti umum. Berikut adalah perkhidmatan yang disediakan di kolej kediaman UCS. Penempatan kolej, aduan kerosakan, aktiviti pelajar, e-insentif kepada pelajar-pelajar diploma, hal-hal lain yang berkaitan dengan pelajar dan kolej. Ini merupakan carta organisasi di unit pengurusan kolej UCS. UPK diketuai oleh pengetua kolej bekerjasama dengan pengurus asrama, penolong pengurus asrama, dibantu oleh penyelia asrama dan 2 orang pembantu operasi. Berikut adalah penggunaan dan pendaftaran peralatan elektrik yang dibenarkan. Berikut adalah peralatan yang dibenarkan yang boleh dibawa oleh pelajar ke kolej. Komputer, printer, telefon bimbit, cerek elektrik,
streka, pengering rambut, pembakar ubat nyamuk elektrik, radio tidak melebihi 20 watt dan lampu membaca. Setiap peralatan elektrik perlu didaftarkan dan akan dikenakan bayaran sumbangan tabung penggunaan peralatan elektrik sebanyak RM10 setiap satu peralatan dalam satu semester. Maknanya di sini sekiranya pelajar mempunyai 4 peralatan elektrik yang dibawa ke kolej, maka bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM40 pada semester tersebut. Penggunaan sistem e-merit terhadap aktiviti kolej. Semua pelajar yang diberi kemudahan kolej perlu menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak pengurusan universiti atau fakulti atau kolej atau kesemuanya bagi melayakkan diri untuk penempatan kolej semester berikutnya. Kaedah sistem e-merit. Kaedah ini memerlukan kad pelajar dibawa semasa menghadiri aktiviti dan program-program di UCS. Maklumat kehadiran aktiviti akan di-scan ke dalam sistem e-merit dan pelajar boleh melihat jumlah merit kehadiran di dalam portal masing-masing. Jumlah keseluruhan e-merit akan diambil kira untuk permohonan kolej pada semester hadapan. Peringatan kepada pelajar, pihak UiTM telah menetapkan waktu pelajar keluar atau masuk adalah setakat jam 11 malam sahaja. Pelajar yang ingin keluar daripada kampus selepas jam 11 malam atas hal-hal kecemasan sahaja akan diberi kelonggaran setelah mendapat kebenaran daripada staf Presiden Kolej iaitu SRK yang bertugas pada malam tersebut. SRK di beluk masing-masing ataupun pengetua di kolej masing-masing. Tindakan tegas atau tindakan tata tertib akan diambil ke atas mana-mana pelajar yang memberikan maklumat palsu sebagai alasan mendapat kebenaran keluar atau bermalam di luar kampus atau selain di kolej kediaman. Peringatan seterusnya adalah mengenai lawatan ibu bapa, penjaga atau keluarga. Pelajar sendiri hendaklah memaklumkan kepada ibu bapa, penjaga dan keluarga mengenai tempoh waktu melawat adalah setakat 8:30 malam sahaja. Seterusnya, pelajar yang mendapat kemudahan kolej tidak dibenarkan membawa sebarang kenderaan kecuali motosikal. Pelajar yang membawa kenderaan motosikal perlu mengambil stiker dengan memohon secara atas talian melalui e-stiker di dalam student portal. Pelajar yang membawa kenderaan perlu mempunyai lesen yang sah dan mematuhi sepenuhnya peraturan jalan raya sama ada di luar ataupun di dalam kampus. Polis bantuan mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan menyaman atau mendenda pelajar yang melanggar peraturan jalan raya dan juga lalu lintas. Jawatan kuasa perwakilan kolej. Satu jawatan kuasa di peringkat pelajar kolej telah diwujudkan bagi menyelaraskan kegiatan aktiviti kolej. Pemilihan ahli jawatankuasa perwakilan kolej dibuat setahun sekali seiring dengan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar iaitu MPP. Tugas dan tanggungjawab ahli jawatankuasa perwakilan kolej ataupun dikenali sebagai JPK adalah seperti berikut. Merancang dan menyelaraskan aktiviti di peringkat kolej. Bekerjasama dengan staf Presiden kolej untuk mewujudkan persekitaran kolej yang kondusif. Bekerjasama dengan unit pengurusan kolej untuk menyalurkan maklumat, informasi terkini kepada semua penghuni kolej. Dan membantu serta melaporkan pelajar-pelajar yang tidak sihat. Staf Presiden Kolej atau lebih dikenali sebagai SRK
Di setiap blok terdapat staf Presiden Kolej yang dilantik oleh bahagian hal ehwal pelajar. Semua program dan aktiviti yang dirancangkan di peringkat blok adalah di bawah kelolaan dan pengawasan SRK Blok Terbabit ataupun dikelolakan oleh SRK pada program-program yang terlibat. Di samping berperanan sebagai penasihat program anjuran kolej, pegawai ini juga bertanggungjawab untuk membantu melaporkan kes pelajar sakit di kolej untuk bantuan seterusnya. Selain daripada itu, sebagai staf Presiden Kolej, mereka juga bertanggungjawab untuk memuatkuasakan peraturan-peraturan bagi mengawal disiplin yang termaktub di dalam Akta 174. Semua SRK mempunyai kuasa mengkompaun pelajar yang melanggar peraturan. Ini adalah contoh peranan SRK di Kolej Zamrud Baiduri dan dia digunapakai untuk semua kolej-kolej di UCS. SRK adalah staf presiden yang bertanggungjawab ke atas kebajikan, keselamatan, disiplin dan juga program-program pelajar di kolej. Jadual bertugas SRK pada kebiasaannya diletakkan di lobi setiap blok kolej masing-masing. Dan berikut adalah kemudahan yang terdapat di Kolej Kediaman UCS. Antara kemudahan yang terdapat di Kolej UCS adalah bilik bacaan, bilik rekreasi, surau, anjung selera, vending machine, bilik seminar, mesin dobi layan diri, surau di dalam blok, kemudahan gazebo, bilik gerakan pelajar dan juga bilik perbincangan. Terdapat juga tempat-tempat rekreasi di semua kolej di UCS. Antara kemudahan sukan yang terdapat di UCS adalah padang bola sepak, gelanggang bola jaring dan futsal, gimnasium, gelanggang tenis dan juga basikal. Sekarang saya akan berikan peraturan kolej kediaman dan peraturan asrama di dalam Akta 174. Peraturan kolej kediaman ini dibuat agar semua pelajar memenuhi tuntutan agama, budaya, UiTM sebagai gedung ilmu bagi pembangunan sahsia dan holistik, peningkatan mutu, penglibatan dan keterampilan pelajar secara bersepadu dalam mengisi tuntutan pembelajaran dan pendidikan. Tertakluk kepada tuntutan agama, Undang-Undang Malaysia, Akta 174, Akta Institusi Pelajaran, iaitu Tata Tertib 1976, diseraikan peraturan Kolej Kediaman UiTM seperti berikut. Jenis-jenis kesalahan. 1. Memiliki, mengedar, menjual, menghisap, menyimpan rokok, dadah, minuman keras atau bahan lucah di dalam kolej ataupun kampus. Yang kedua, berkelakuan kurang sopan atau biadab. Yang ketiga, berdua-duaan lelaki dan perempuan di kawasan kolej. Yang keempat, menconteng mana-mana bahagian kolej. Yang kelima, bilik pelajar di dalam keadaan kotor dan berselerak. Yang keenam, menggantung pakaian di railing, langsir dan menyidai pakaian di tempat yang tidak dibenarkan. Yang ketujuh, membuang sampah di luar tingkap, mengotorkan bumbung tingkap. Yang kelapan, menampal poster di bilik pintu, di dalam tandas, di pintu almari dan juga di dinding bilik. Okey, seterusnya antara jenis-jenis kesalahan
ataupun vandalism. Menconteng tilam, dinding, lantai, siling, pintu dan lain-lain. Menampal poster, jadual, memo di dinding bilik, meja pelajar dan juga pintu. Spray di atas lantai, berkoridor. Menggunakan iron di tilam ataupun di papan katil. Memecahkan pintu bilik atau rumah. Memecahkan dan merosakkan tumbul pintu. Menyidai baju di railing langsir ataupun laluan pejalan kaki, tangga, grill, rumah SRK, pokok-pokok sekitar kolej, bilik bersepah dan kasut tidak disusun di tempat kasut. Ini adalah gambar-gambar yang telah kita ambil di bilik-bilik pelajar. Dan kita harapkan kesalahan-kesalahan ini tidak berulang lagi kepada pelajar-pelajar yang baru mendaftar di UCS. Tindakan ke atas pelajar yang melanggar peraturan kolej. Penggantungan dan pengeklusian. Pelajar yang kerap mengulang kesalahan-kesalahan didapati boleh menjejaskan keselamatan pelajar, ketenteraman dan keharmonian kolej kediaman boleh dikenakan hukuman tersebut oleh Lembaga Tata Tertib UiTM Akta 174 Kaedah 46C dan D. Pampasan atau ganti rugi. Pelajar yang merosakkan harta benda kolej termasuk taman dan tempat rekreasi dan boleh mendatangkan bencana kepada individu lain akan diperintah mengganti atau membayar ganti rugi atau membayar pampasan mengikut Akta 174 Kaedah 63/1. Rampasan barang alatan milik pelajar. Barang atau alatan yang dilarang atau difikirkan berbahaya boleh mengganggu dan menimbulkan kekacauan kepada orang lain boleh dirampas daripada pelajar. Seterusnya, kompaun terus RM50 kepada pelajar. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang boleh dikompaun terus dan pelajar perlu membayar nilai sebanyak RM50. Engkar arahan pegawai perpustakaan Kaedah 3/1. Kesalahan mengenai sahsia pelajar Kaedah 6. Kesalahan mengenai kebersihan di dalam kampus Kaedah 21. Kesalahan membuat bising Kaedah 22. Kesalahan tinggal atau tidur selain daripada asrama yang ditentukan Kaedah 23 dan kesalahan tidak membawa dan mempamer kad pelajar. Ini adalah antara kesalahan-kesalahan yang boleh dikompaun terus. Okey. Kesalahan yang dikenakan kompaun terus. Hukuman kesalahan Akta 174 kompaun terus. Seseorang yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan tindakan seperti berikut. Amaran atau denda tidak melebihi RM50. Jenis kesalahan yang dilakukan dan jika didapati melakukan kesalahan ini boleh dikenakan kompaun terus. Sahsia siswa Kaedah 6. Memakai pakaian yang mempunyai tulisan atau gambar liar dan berunsur negatif. Memakai singlet di kawasan kolej selain daripada bilik sendiri. Tidak memakai baju di dalam kawasan kolej selain daripada bilik sendiri. Memakai seluar pendek di dalam kawasan kolej selain di dalam bilik sendiri. Memakai seluar yang koyak dan bertampal-tampal. Bertindik, memakai subang, gelang dan rantai, berambut panjang.
Untuk siswi pula, kaedah 6, memakai pakaian yang mempunyai tulisan atau gambar liar dan berunsur negatif, memakai pakaian yang terdedah, tidak berlengan, jarang menampakkan pusat dan ketat, memakai seluar pendek di kawasan kolej selain dalam bilik sendiri, memakai seluar yang koyak, bertampal dan ketat, berpakaian singkat, tidak menutupi punggung dan mewarnakan rambut. Yang ketiga, kebersihan bilik kawasan kolej, kaedah 21. Kasut tidak bersusun dan bersepah, bilik bersepah, kotor dan berbau busuk, sampah tidak dibuang, lampu, kipas dan tingkap dalam keadaan kotor, meletakkan tilam di atas lantai, tilam atau bantal tidak bersarung, mengotorkan ruang di dalam kawasan kolej, membela binatang peliharaan, membuang sampah melalui tingkap dan koridor, menyidai pakaian pada kipas atau tingkap atau katil, tandas bilik kotor, berlumut, berbau dan tidak dibersihkan. Berikut pula adalah kesalahan kolej yang dikenakan tata tertib universiti. Peraturan universiti. Hukuman kesalahan Akta 174, acara tata tertib. Seseorang yang disabitkan boleh dikenakan mana-mana satu atau lebih hukuman yang disatukan seperti berikut. Amaran, denda tidak melebihi RM500, penggantungan daripada menggunakan apa-apa atau kesemua kemudahan institusi, penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di universiti, penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan institusi, penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi dan juga pembuangan daripada institusi. Okey, pelajar perlu ingat, mana-mana pelajar yang pernah dikenakan hukuman tata tertib universiti akan menyebabkan permohonannya untuk menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi tidak akan dipertimbangkan. Okey, seterusnya adalah jenis kesalahan yang dilakukan dan jika didapati melakukan kesalahan ini boleh dikenakan tindakan tata tertib universiti. 1. Memasak di dalam kawasan kolej dan bilik kediaman. Pelajar sama sekali tidak dibenarkan untuk memasak di dalam bilik masing-masing. Memalsukan dokumen seperti kupon aktiviti, stiker kenderaan dan lain-lain. Memiliki, mengedar, menjual, menghisap dan menyimpan rokok, dadah, minuman keras atau bahan lucah di dalam kolej maupun kampus. Membawa orang lain menginap di bilik tanpa kebenaran. Jenis-jenis kesalahan. Berdua-duaan. Kawasan pilihan, kawasan tasik alam bina kerana jauh daripada pandangan manusia. Di dalam kereta, kawasan parkir kereta, di kawasan anjung selera dan juga di kafeteria selepas jam 12:30 malam. Di kawasan lobi blok pelajar, di rumah, bilik pelajar dan kawasan mana-mana tangga, bangunan, budi siswa, KPPA ataupun KPPR. Keselamatan ketika menginap di kolej kediaman. Mahasiswa dikehendaki mematuhi peraturan dan arahan keselamatan semasa menginap di kolej kediaman. Penghuni setiap rumah perlu melantik seorang ketua rumah bagi memudahkan pihak kolej berhubung berkenaan masalah keselamatan, kebersihan rumah dan proses clearance di akhir semester. Setiap penghuni harus alert kepada penggera keselamatan kebakaran setiap kali berbunyi dan setiap penghuni perlu mementingkan keselamatan nyawa dengan mengetahui
emergency exit dan assembly area di setiap kolej masing-masing semasa menghadapi sebarang kecemasan seperti kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Pemakaian kad pelajar. Bagi tujuan keselamatan di kampus, mahasiswa adalah diwajibkan memakai kad pelajar sepanjang masa, sama ada di fakulti, di food court atau di kawasan awam di dalam kampus UiTM. Mahasiswa perlu melaporkan kepada pihak yang berkenaan sekiranya terdapat orang yang tidak dikenali atau mencurigakan berada di tempat atau masa yang tidak sepatutnya mereka berada di situ. Mahasiswa harus ingat mengingati antara satu sama lain tentang kesedaran memakai kad pelajar dan soal keselamatan di kolej kediaman. Kerana keselamatan adalah menjadi tanggungjawab kita bersama. Pelajar juga diingatkan untuk sentiasa mengamalkan budaya 5S, iaitu sisih, susun dan sapu. Sisih bermakna mengasingkan barang yang tidak diperlukan di tempat kerja dan membuangkannya. Susun pula bererti susun barang yang diperlukan dengan teratur supaya mudah diambil dan dikembalikan. Sementara sapu pula bererti bersihkan tempat kerja dan pastikan tiada kekotoran di lantai ataupun di mana sahaja. Seragam bermaksud pelajar hendaklah memastikan tempat kerja sentiasa kemas dan bersih mengikut peraturan. Sentiasa amal bererti amalkan sistem 5S secara berterusan hingga menjadi satu budaya organisasi, iaitu sisih, susun, seragam dan sentiasa amal. Itulah dia 5S. Ini adalah contoh bilik pelajar yang kemas dan teratur. Okay, kita juga di kolej perlu mengamalkan kempen jimat tenaga dan air. Tutup lampu, kipas dan juga punca air apabila tidak digunakan ketika keluar kuliah ataupun ke tempat makan, sebelum balik ke rumah, ketika meninggalkan rumah, elakkan tidur terlalu lewat dan urus dan rancangkan waktu belajar. Okey, sekian terima kasih di atas perhatian dan kerjasama semua pelajar. Terima kasih kepada barisan MPP dan juga tahniah sekali lagi kepada semua pelajar-pelajar baru. Semoga perkongsian itu dapat memberi satu pemahaman dan cara kita mematuhi undang-undang yang ditetapkan ketika berada di kolej. Dan saya percaya sekiranya pelajar-pelajar duduk di kolej, satu taklimat akan diberikan semula oleh pengetua masing-masing di kolej masing-masing. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.